Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, welcome back to channel. Selamat datang ke channel saya, Sewangi Attar. InsyaAllah hari ini saya akan membahaskan perihal iaitu 7 hari menyertaimu yang tengah trending sekarang, iaitu di musim sekarang ni lah. Ya, bila mana kita sebut tentang bab 7 hari menyertaimu, maksudnya saya bukan nak menceritakan tentang perihal cerita tersebut ataupun bukan nak buat review ataupun sebagainya. Cuma nak cerita kat sini iaitu berkaitan dengan isu kekeluargaan dan isu yang berkaitan dengan mentua dan juga menantu dan juga anak lelaki. Yang ni kita hadap hari-hari masalah rumah tangga yang berlaku di Jabatan Agama Islam ataupun di Pejabat Agama Islam. Okey, hari ni kita nak cerita tentang part iaitu bagaimana kita nak ambil hati menentua. Okey. Kadang-kadang mungkin kita ni sarkastik ataupun mungkin kita ni adalah menantu yang annoying ataupun mungkin kita menantu yang orang kata agak teruk dan sebagainya. Kita takut kita nak berhadapan dengan situasi iaitu bila mana kita nak berhadapan dengan mentua, bapa mentua, ibu mentua, ipar duai ataupun ahli keluarga pasangan kita. Yang itu kita paling takut sekali. Jadi sebenarnya memang itu adalah lumrah dalam kehidupan kita bila mana kita akan hadap, iaitu sebenarnya dalam konsep perkahwinan ni sebenarnya bila mana kita berkahwin dengan pasangan kita bukan bermakna kita kena kahwin dengan semua ahli keluarga dia. Maksudnya kita kena kahwin dengan mentua kita, kita kena kahwin dengan pak mentua kita, kita kena kahwin dengan ipar duai kita. Salah perkataan tu. Sebenarnya bila mana kita berkahwin dengan pasangan kita, maksudnya kita kena menerima mentua kita, kita kena menerima ahli keluarga dia, pasangan kita, sebagai sebahagian daripada ahli keluarga kita sendiri juga. Jangan kita sisihkan. Okey, hari ini saya nak membicarakan iaitu 7 hari menyertaimu, iaitu berkaitan dengan iaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh menantu, iaitu cara mengambil hati calon mentua. Saya nak bagi petua ataupun tips kat sini, cara bagaimana untuk kita mengambil hati mentua kita ataupun cara kita nak ambil hati iaitu ahli keluarga mentua kita. Mungkin benda ni jadi satu fobia kepada mereka yang telah bercerai ataupun mereka yang akan menghadapi alam rumah tangga. Mereka takut. Ramai yang datang berjumpa dengan saya beritahu, Ustaz, saya takut kalau sekiranya saya akan berhadapan dengan mentua yang garang, mentua yang busybody, mentua yang orang kata asyik nak marah dan sebagainya, membebel dan sebagainya. Sebab pada vlog saya yang lepas iaitu saya cerita tentang ciri-ciri mentua yang patut kita kenali. Tapi hari ni saya nak cerita pula iaitu berkaitan dengan tips cara mengambil calon menantu ataupun cara mengambil hati calon mentua. Minta maaf, cara mengambil hati calon mentua. Okey, yang pertama sekali, kita ni sebagai menantu ataupun bakal menantu kena ada sifat ramah ataupun friendly, mesra alam. Contoh, tapi janganlah pula bila mana kita ni terlampau hipokrit sangat. Kita tak suka pada budak-budak tapi tengok-tengok anak saudara bakal suami kita, lalu kita pun, hai adik, tak buat apa ni? Tiba-tiba kita buat friendly yang melampau-lampau sehingga menyebabkan jadi annoying pula. Tak boleh macam tu. Biar dia secara drastik ataupun secara natural yang keluar daripada kita iaitu friendly tersebut. Macam sesetengah individu dia terlampau friendly sangat pun menyebabkan jadi annoying juga. Jadi menantu cakap, alah ramah melampau juga dia ni. Jadi tak boleh, ala kadar sahaja friendly kita ni. Tapi friendly ni memang kena friendly juga, tapi biarlah kita friendly dengan bakal mentua ataupun dengan mentua kita. Dan yang kedua pula iaitu menjadi diri sendiri. Kita kena jadi diri kita sendiri. Maksudnya kita jangan hipokrit, be yourself. Dalam pepatah Inggeris tu beritahu be yourself, maksudnya jadi diri kita sendiri. Awak jadi diri kamu sendiri. Maksudnya kalau kita pergi mana-mana, jadi diri kita sendiri. Tak perlu kita jadi diri orang lain. Contohlah, kita ni tak alim mana pun, tapi mak mentua nak orang alim, tapi kita ni tak pandai mengaji. Tiba-tiba pada ketika itu kita buat-buat mengaji sehingga menyebabkan salah makhraj huruf, salah baca Al-Quran dan sebagainya. Itu pun jadi annoying juga.
Tak boleh terlampau orang kata kita menjadi diri orang lain. Biarlah kita jadi diri kita sendiri. Tapi maksud tafsiran ulama di sini menjadi diri sendiri tadi, maksudnya kita kena jaga diri kita sendiri, jaga maruah kita, jaga maruah ahli keluarga kita. Itu maksudnya menjadi diri kita sendiri. Okey, yang ketiga pula iaitu berpakaian sopan. Takkanlah kita nak pergi jumpa mentua kita dalam keadaan pakai skirt, yang lelaki pakai orang kata pakai seluar pendek ataupun pakai cap. Kan contoh, ubah penampilan kita, contoh berwangi-wangian. Contoh, janganlah kita pergi jumpa mentua dalam keadaan yang bau hapak, busuk dan sebagainya. Kenalah berpakaian sopan dan juga berwangi-wangian. Nanti mak mentua tengok ataupun bakal mak mentua tengok, Allah busuknya ketiak menantu aku ni. Jadi menyebabkan jadi isu pula. Nanti dia cerita pula kat anak dia, bakal suami kau tu ataupun bakal isteri kau tu ketiak dia bau kepam. Jadi kita tak nak benda tu jadi satu isu yang besar. So berpakaian sopan dan berwangi-wangian. Maksudnya berpakaian sopan tadi, hendaklah kita bila kita nak jumpa dengan mentua kita pakai baju kemeja. Tapi janganlah pakai baju Melayu pula. Tiba-tiba bukan hari Jumaat ataupun bukan hari, tiba-tiba hari Isnin ataupun Selasa kita nak jumpa bakal mak mentua kita, makan pakai baju Melayu. Tak pernah pakai baju Melayu, tiba-tiba pakai baju Melayu. Tengok-tengok butang lupa nak pakai. Jadi mak mentua akan tengok, peliknya lah bakal menantu aku ni. Tak erti nak pakai butang baju Melayu ke? Kan pelik begitu. Jadi berpakaian sopan tu maksudnya dari segi Islam menutup aurat. Okey, seterusnya pula iaitu yang keempat pula, kalau kita nak ambil hati calon mentua kita, iaitu bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh ni apa? Iaitu bawa buah-buahan, buah tangan. Contoh, kalau sekiranya saya daripada Temerloh, saya nak pergi jumpa bakal mentua saya yang berada di Terengganu, saya akan bawa ikan patin, saya akan bawa tempoyak untuk buah tangan daripada Temerloh. Mungkin mentua tengok, oh rajinnya menantu aku ni, bagus menantu aku ni. Maksudnya dia bagi buah tangan daripada Temerloh. Sebab kadang-kadang orang nak buah tangan, dia bukan nak sangat duit dan sebagainya. Bakal mentua kita ni ataupun bakal ayah mentua kita ni, dia bukan nak duit, tapi sekurang-kurangnya dia nak penghargaan. Bila mana kita pergi ke rumah dia, kita bawa buah tangan. Bukankah itu sunnah? Kita amalkan, itu pun sunnah Nabi. Bila pergi Nabi pergi mana-mana, Nabi akan bawa satu buah tangan ataupun Nabi akan bawa iaitu oleh-oleh kepada para sahabat dan juga kepada isteri-isteri baginda dan juga kepada anak-anak baginda. Contoh, Nabi pergi pasar ataupun Nabi pergi mana-mana, Nabi akan bawa buah tangan kepada Siti Fatimah anak dia, dan Nabi akan bawa iaitu buah tangan kepada isteri-isteri baginda. Ini yang dituntut dalam Islam, bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ni kan sedekah kita kepada orang, lebih lagi kepada bakal mentua kita. Sweet kan, cantik begitu. Okey, seterusnya pula iaitu yang kelima, mendengar calon mentua berbicara. Kita bila bakal mertua kita ni berbicara, janganlah pula kita sibuk nak bantah dan sebagainya. Contohlah, kalau sekiranya bakal mentua tadi kita cerita tentang part iaitu politik, kita tak masuk part politik, tapi kita dengar saja, jangan kita bantah. Contoh, bakal mentua kita ni tadi iaitu orangnya kuat cerita bab sukan, kita pula tak pandai bersukan, kita tak tahu nak cerita tentang bola. Okey, Ronaldo ni sepak macam mana, ataupun contohlah Arsenal ni macam mana pemain dia. Tiba-tiba mak mentua ni ataupun mak mentua ni cerita bab bola, kita pun jadi silang panggung. Jadi pada ketika itu kita kena pandai. Contoh, kita perlu ada persediaan. Contoh, bakal mak mentua kita ni suka kepada sukan, jadi kita kena study dulu kat rumah. Sebelum nak pergi mak mentua tadi, study dulu. Okey, cerita bab sukan badminton, okey, pemain Malaysia macam mana, pemain Terengganu macam mana, okey, pemain luar negara macam mana. So kita kena study dahulu. Contoh, kalau pak mentua ni suka cerita bab mancing, kita pula tak reti mancing, so kita kena ambil tahu juga bab mancing. Contoh, bila kita pandai tune tadi, maka kita pandailah ambil hati bakal mentua kita, ya. Takkanlah pula bila mentua tadi cerita tentang bab mancing, kita cerita bab motor. Memanglah akan argue pada ketika itu. So kita kena pandai. Okey, seterusnya pula iaitu yang keenam, mencuba berbual mengikut topik yang disukai oleh mentua. So kita kena pandailah cari topik yang disukai oleh mentua. Contoh, mentua ni suka cerita tentang bab agama, cerita tentang bab fiqh,
cerita tentang baksirah. So kita kena study dulu sebelum kita datang ke rumah mentua kita tadi ataupun bakal mentua kita tadi untuk cerita baksirah Nabi. Okey, Nabi ni begini, sejuk hati bakal mak mentua kita. Barulah dia rasa seronok bercakap dengan bakal menantu dia tadi. Allah, sukanya lah, manisnya lah, sedapnya lah dia berbicara tentang bab agama. Jadi yang seterusnya pula iaitu yang ketujuh, berusaha memahami tradisi dan adat keluarga. So bila mana kita contoh, saya ni nak berkahwin dengan orang Terengganu, saya orang Pahang, so adat budaya Pahang lain dengan adat budaya Terengganu. So kita kena pandai ambil, iaitu kita kena pandai study macam mana pula di Terengganu adat resam ataupun adat perkahwinan macam mana, ataupun adat berjiran macam mana, ataupun budaya pemakanan di sana macam mana. Macam contoh pernah berlaku bila mana pasangan suami isteri yang saya pernah ambil kondak kes, bila mana isteri dia berkahwin dengan isteri dia orang Pahang dan juga suami dia orang Terengganu. Jadi bila mana suami dia balik ke Pahang, mak mentua dia asyik masak ikan patin ke patin. Jadi itu pun jadi isu besar. Mak awak asyik masak ikan patin ke saya dah bosan makan tepoyak. Jadi kena pandai. Maksudnya kita kena menerima. Ya. Okey. Kita kena berusaha memahami tradisi dan juga budaya. Lebih lagi pemakanan. Makanan ni pun isu sangat besar bila mana pernah berlaku perceraian bab isu makanan sahaja. Okey. Seterusnya pula iaitu cara mengambil hati mentua. Yang ke-8 iaitu memberi pujian. Kita kena beri sedikit pujian. Ramai yang orang kata bila mana kita tak layak untuk memuji orang, yang layak dipuji adalah Allah Ta'ala dan juga Nabi. Betul. Ya, betul. Ketiga, bila mana kalau orang memuji kita, ya Allah, handsome-nya kamu, cantiknya kamu, jadi kita sebut hazza min fadli rabbi. Maksudnya kita kembalikan semula iaitu pujian itu kepada Allah Ta'ala yang selayaknya dipuji oleh hamba-hamba dia ataupun makhluk-makhluk dia. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi motivation ataupun motivasi, kita perlu memuji sedikit seseorang. Bukan puji melampau, tidak. Puji mak mentua kita ataupun puji bakal mentua kita. Cantiknya mak hari ni, cantiknya makcik hari ni, lipstick Allah merahnya, cantik baju makcik beli mana. Contohlah pada hari itu dia datang, kita datang rumah dia, tiba-tiba waktu malam mak mentua kita tadi pula pakai baju kelawar, tiba-tiba kita puji dia, salah puji. Cantiknya mak mentua, baju mana beli ni, ya Allah cantik sungguh. Dalam hati dia kata, aku ni pakai baju kelawar, dipuji pula oleh bakal menantu aku. Tak betul bakal menantu aku ni rupanya. Maksudnya kena ambil kena bergantung pada uruf dan keadaan bila mana kalau kita nak puji bakal mentua kita. Contoh pak mentua kita lalu dalam keadaan yang semat, contoh handsome suami makcik ni, bakal pak mentua saya ni, contoh kita puji dia. Jadi dengan pujian tadi boleh menyebabkan kemesraan dan juga kasih sayang. Memang kita ni perlu menerima ataupun perlu mendapat pujian, sebab pujian ni dia menaikkan semangat kita lagi. Takkanlah kita nak kutuk orang ataupun kita nak hina orang. Hina tak boleh dalam Islam. Tapi dibolehkan, diharuskan untuk memuji orang atas faktor untuk menaikkan semangat dia, tak jatuh pada haram pun. Okey. Seterusnya pula iaitu yang ke-9 iaitu tunjukkan wajah yang ikhlas. Yang ke-9 ni maksudnya tunjukkan wajah kita yang ikhlas. Jangan tunjuk wajah yang sombong, jangan tunjuk wajah yang garang. Sebelum ni kita garang, contoh kita bos dekat tempat kerja ataupun kita bos kepada bakal suami kita. Kita tunjuk garang pada dia. Tapi bila berhadapan dengan bakal mentua ataupun ibu mentua ataupun ayah mentua ataupun ahli keluarga bakal ipar kita, maka kita kena bermanis muka dan kena sentiasa bersenyum-senyuman. Kuntumkan senyum-senyuman itu yang membuatkan orang jadi tertarik kepada kita. First impression adalah kita perlu bermanis muka. Sebab itulah kadang-kadang, contohlah, bila kita nak berjumpa dengan seseorang, kita perlu bermanis muka. Sebab Nabi sendiri pun nak anjurkan kita bermanis muka. Tapi ada setengah orang, dia bermasam muka. Maka itu bukan sunnah Nabi. Kita kena bermanis muka, kita kena senyum. Ikhlaskan, tunjukkan ikhlas kita kepada dia dan kita menerima ahli keluarga dia dan kita menerima menantu kita tadi. Keluarga mentua kita tadi, kita menerimanya. Dan seterusnya pula iaitu yang ke-10, tolong di dapur. Yang ni pantang larang bila mana
kita tak rajin melorong di dapur bila kita berjumpa dengan bakal mak mentua kita. Nak ambil hati mak mentua ni senang je sebenarnya. Contoh, mak mentua ke dapur, kita basuh pinggan. Mak mentua sudah masak, kalau tak pandai masak, kita basuh pinggan. Okey, kalaulah, okey contohlah, ada orang tanya pada saya, Ustaz, macam mana saya nak ambil hati mentua saya sedangkan saya tak pandai masak? Takkanlah saya nak ikut ke dapur? Perlu. Sebab apa? Sebab kita ni kena belajar memasak. Lelaki pun belajar masak. Okey, lelaki pun pandai masak. Okey, saya nak bagi tahu pada semua para penonton dan juga kepada sahabat-sahabat saya, bila mana kita ni nak pergi rumah mentua kita tadi, tolong belajar untuk memasak. Takkanlah kita nak masak telur, masak air je ataupun nak buat kopi saja. Tak, maksudnya kita perlu, iaitu ikhlaskan diri tadi. Maksudnya kita beritahu pada bakal mak mentua kita tadi, makcik nak beritahu saya ni tak pandai masak sebenarnya, tapi saya ikhlas nak tolong makcik masak, boleh tak? Bila kita ikhlas begitu, bila kita merendahkan diri begitu, maka kita akan disayangi dan kita tak rasa kita hipokrit. Dan mak mentua kata benda, bakal mak mentua kita tu, Allah tak hipokrit, dia ni bagus, tak pandai masak, nanti boleh masak. Nanti akan keluar dalam mulut mak mentua, kalau tak pandai masak nanti kena belajar masak, ataupun kalau tak pandai masak nanti suami akan lari. Kena sabar dengan kata-kata tersebut. Maklumlah kadang-kadang bakal mentua kita ni mungkin mulut dia orang tua biasa, kita kena sabar dan kita kena menerima nasihat daripada dia. Okey, yang seterusnya pula iaitu yang ke-11, yang paling penting, kita kena puji pasangan kita. Puji siapa? Puji anak kepada bakal mak mentua kita tadi. Contoh, kita puji makcik nak beritahu apa nama tu, Khuzairi contohlah. Khuzairi ni baik orang dia. Saya ikhlas nak berkawan dengan dia. Saya nak buat dia tu iaitu suami saya dunia dan akhirat. Dia baik orang dia, sentiasa tolong orang. Kita kena puji anak dia di hadapan dia. Sebab apa? Sebab dengan pujian pasangan tadi, bakal mak mentua akan sayang, bakal mak mentua akan suka, walaupun bakal suami tadi ataupun bakal isteri tadi annoying, contohlah kan. Harap-harap bakal menantu kita, harap-harap bakal suami dan isteri kita tidak annoying ataupun tidak sarkastik. Harap okey, soleh dan juga solehah. Okey, itu di antara 12 tip ataupun 11 tips, iaitu cara bagaimana untuk kita mengambil hati calon mentua kita, ataupun kita boleh gunakan pada mereka yang telah berkahwin pun boleh pakai. Petua yang saya bagi tadi ada 11. Okey, saya harap dengan vlog saya pada hari ini, iaitu 7 hari menyertaimu, berkaitan dengan isu bagaimana untuk kita mengambil hati mentua kita, mungkin boleh jadikan sebagai satu panduan dan tips kepada kita semua. Dan moga saya doakan semoga sahabat-sahabat saya ataupun mereka yang belum berkahwin, mereka yang telah berkahwin, dapat menjadi menantu yang baik dan dapat menjadi menantu yang soleh dan juga solehah, dan akan dapat mentua yang baik dan dapat ipar dua yang sangat baik. Sebenarnya dapat ipar dua yang baik ataupun dapat bakal mak mentua yang baik, dapat menantu yang baik adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Rezeki ni bukan berupa makanan saja, tapi rezeki yang paling besar sekali adalah kasih sayang daripada mak mentua kepada menantu dan menantu kepada mak mentua. Layan dia baik-baik dan juga bagi penghargaan yang secukupnya. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk vlog saya pada hari ini. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi untuk vlog yang akan datang, dan jangan lupa untuk share ataupun untuk kongsi tips ni. Semoga kita mendapat hidayat dan kita menjadi orang kata orang yang paling bahagia sekali di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu saja untuk vlog dan tazkirah saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.